Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hatimina wa ajaqina wa lima syaikina wa limu'allimina wa liasaditina wa jaisul wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wa al-mu'asyarul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. إلهنا المقصود ورضاك وذنوبنا خاتنا محمد ومعرفتك ما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين. Kedudukan pembaca Al-Quran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan pembaca Al-Quran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan dalam Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana Allah lagi-lagi kesempatan hidup kita di dunia ini. Dunia sebagai tempat bercocok tanam yang hasilnya akan dikutip di akhirat. Alhamdulillah Allah masih lagi peluang kita, walaupun setiap hari yang teruna hampir tempoh hidup di dunia ataupun meninggal dunia, tapi kita alhamdulillah masih hidup. Jadi alhamdulillah, dan diberi kekuatan kepada kita untuk datang ke rumah Allah SWT. Walaupun orang lain sama ada nikmat kesihatan, kelapangan, tapi tak sampai, kita alhamdulillah sampai. Walaupun hujan perjalanannya sampai. Silap kalau hujan lebat pun ada yang sampai. Tapi semua orang hujan lebat alhamdulillah tak sampai. Kita alasannya hujan. Ya alhamdulillah kita sampai ke rumah Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini sebagai bekalan untuk kita bertemu dengan Allah SWT. Dan orang yang menuntut ilmu itu apa yang disebut samarallahu tariqal jannah. Allah mudahkan jalannya ke surga. Allah mudahkan jalannya ke surga. Kita di dunia ini berjalan menuju ke akhirat. Kita datang daripada Allah, datang kerana Allah, kemudian kembali kepada Allah. Ini semua sekarang ini kita berada di bumi ini kerana Allah, kita akan kembali kepada Allah. Semua jatuh seorang-seorang tak kira apa kedudukan dia akan pergi. Dan ada sebahagian daripada kita diberi tanda sakit dulunya, bertahun-tahun sakit, akhirnya pergi. Dan ada juga dia tak diberi tanda, tiba-tiba meninggal dunia, tiba-tiba aksiden meninggal dunia. Terus dia ada orang yang dah pergi sakit, sihat, sakit, sihat. Ada masa untuk kita muhasabah diri kita, untuk kita membetulkan kesilapan kita.
Dan sesungguhnya orang yang sakit itu adalah orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Dia lagi sakit. Tapi dengan sakit itulah kita ingat kepada Allah Ta'ala. Walaupun sebelum masa sehat tu, masa sehat kita tak ingat Allah. Tapi bila sakit, ingat dia. Bila sakit dia Allah, Allah, Allah. Bila sehat, tak ingat Allah. Ingat benda lain. Walaupun sepatutnya kita sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala setiap masa, sama ada sehat atau sakit, lapar, sempit atau semua, sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Bila ada setengah itu dia ingat Allah ketika dia susah, ingat Allah ketika sakit. Sepatutnya ingat Allah ni setiap masa, setiap ketika, setiap detik ada ingat Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita alhamdulillah sekarang kita dapat waktu pada malam ini bulan 12. Ya Allah, macam celik dah bulan 12 ya. Saya sampai tak ingat satu hari bulan. Saya ingat akhir bulan 11, rupanya dah 1 lah. Ya Allah, hari ini 2 lah. Tak tahu lah bagaimana macam mana tu. Pejam celik habis 2023, masuk 2024. Ya Allah, yang katanya 2024 macam mana cerita lah. Sebab apa 2024 ni? Macam cerita sebab 2024 ni genap 100 tahun kejatuhan kerajaan Osmania di Turki. Jatuh pada 1924. 1924 ni 2024, cukup 100 tahun. Macam-macam kata berlaku. Pejam celik habis 2023. Satulah. Satu lagi, bila bertambah tahun tu maknanya bertambah umur kita. Bertambah umur kita dalam masa yang sama, semakin kurang umur kita, semakin hampir bertemu dengan Allah SWT. Ya. Kalau muda tu seronoklah sambut hari jadi kan. Bila dah tua ni sampai hari jadi sedih kan? Kenapa sedih? Makin kurang umurnya. Makin kurang. Apa kata, saya ingat orang kaya di Genting Helen tu kan, Cina kan, dah Jom Tong umur 80 lebih dia sampai hari jadi. Saya ingat lilin dia tu ada 80 lebih kan. Rupanya lilin dia 1 je. Itu pun dia umur orang tua kan, nanti kan sekali kesian. Dan tak ada senyum langsung dah. Mati bila yang gembira dia sekeliling gitu, anak-anak, cucu-cucu. Saya membayangkan dia gembira bersama. Anak cucu gembira, dia kaya bapak aku ni kan. Dah tua lah, tak lama lagi nak mati. Dah mati dah buat dah? Dah mati. Bertambah tahun, bertambah umur. Bertambah umur dengan makna lain, tempoh kita hidup kat dunia ni makin kurang. Setahun kurang, berapa bulan, minggu, hari, sampai masa indah tak ada dah sebenarnya. Tapi kita alhamdulillah tuan-tuan masih hidup begini. Kita ambil kesempatan ni untuk kita menyambung kuliah kita pada malam ini. Dan sebelum tu nak peringatkan kita sedang mempunyai i'tikaf. Nawaitulah i'tikaf di hazard masjid lillahi ta'ala. Saya jaga i'tikaf masjid ini kerana Allah Ta'ala. Walaupun kita duduk tak tahu apa pun dapat pahala i'tikaf. Pahala i'tikaf, duduk terhebat ni kita ni. Orang bagi pahala dah, duduk dapat pahala. Duduk lah. Duduk saja. Yang i'tikaf duduk dalam masjid dapat pahala.
Ada kuliah lagi pahala lagi. Itulah dia. Begitu, walaupun begitu mudah, tapi tidak ramai orang yang buat. Itu salah. Tak ramai orang buat. Duduk dalam pengajian ni, Nabi sebut tafakkur sa'atin afdal min ibadati sana. Berfikir, berfikir sejenak itu lebih baik daripada beribadah sunat setahun. Lebih baik beribadah sunat setahun. Kalau sebenarnya sunat setahun je agak. Bangun, duduk, rukuk, akidah, sujud, bangun, sujud. Nak sampai setahun, ya Allah, lama je. Tapi kita boleh dapat ngajar pahala tu dengan kita duduk dalam majlis pengajian. Kalau macam itulah mana kita sentiasa duduk dalam kelas pengajian pun tak apa. Setiap masa lepas maghrib kuliah maghrib, lepas isyak kuliah isyak, tengah malam dah ada lagi kuliah. Esok subuh, lepas subuh kuliah subuh, lepas subuh kuliah duha. Tak apa. Macam tu lah. Tapi tak jadi tidak. Kita tak tahu di mana yang lebih. Termasuklah kita membaca Al-Quran. Baca Quran itu yang kita dah bincang sebelum ni. Baca Quran satu huruf 10. Ada yang kata Nun Sadaqallahul Azim. Puji bagus. Puji malas itu Nun Sadaqallahul Azim. Apa tu? Baca Quran. Nun tu satu huruf, tapi ada pendapat ada 3 huruf. Nun, waw, nun. Nun. Nun satu, waw satu, nun satu. Nun 30, bukan 10. Tapi kita baca betul itu 6 harakat. Nun dapat 30. Ya Allah, senang ya. Tapi fikir lepas baca Quran, pergi kedai mamak, sembah, mengumpat orang, habis pahala 30. Habis pahala 30. Ini mengumpat sedang kedai kopi, mengumpat, habis pahala baca Quran 30. Tapi tak apalah, istighfar boleh baca lagi. Orang yang baca Quran ni ada kedudukan di sisi Allah SWT. Ada 2 jenis manusia yang baca Quran. Yang satu tu mahir. Mahir ni mahir lah. Apa mahir bahasa Melayu? Mahir cakap, mahir tak pandai. Pandai baca Quran. Yang satu lagi payah, tak mahir lah. Ini masing-masing ada pahala. Kita dalam kategori itulah 2 tu kan. Satu yang mahir, satu yang kurang mahir. Yang baca Quran dalam cara-cara kita dengar baca Quran. Saya pernah termuka pelajar. Cuba kamu baca Quran yang telah kamu hafal. Surah apa yang kamu hafal? Dia pun kira kepala. Satu surah pun ada. Cuba kamu baca apa-apa yang kamu hafal. Kira kepala juga. Sudah. Cuba kamu baca Bismillah. Bismillah tak boleh. Ini Quran ni. Bismillah tak boleh. Nak ambil macam mana pula dia. Tapi mak bapak dia kata tolong Ustaz, terima mudah anak saya ni. Yang penting dia tak kisahlah Quran tu macam mana dia dapat banyak mana. Yang penting dia ada kawan. Kita terima dia. Bila kita terima dia, kita ajar kumpul-kumpul tuan-tuan dan musim. Dia boleh baca tak sampai lebih kurang setahun, tak sampai pun. Dia boleh baca Iqra 4.
Yang tak boleh baca bismillah tu, dia boleh baca Iqra 4. Baca Iqra 4 ni kan dah ayatnya dah banyak panjang. 4, 5, 6 habis masuk Quran. Saya pun kena kepala ini Quran. Tak mustahil kalau dia terus membaca, belajar, tak mustahil dia akan habis Iqra 6 dan dia habis, dia masuk Quran. Bila dia masuk Quran, tak mustahil dia boleh habis baca Quran. Bila dia habis baca Quran, tak mustahil dia boleh menghafaz Al-Quran. Dalam keadaan bismillah kita tu. Itulah dia mukjizat Al-Quran. Macam ada satu yang di Indonesia tu, Najar tu kan. Najar tu pun dia manusia pelik. Sekolah tak boleh terima ni, tak nak terima ni. Dia cacat dulu atas kursi roda. Tak nak sekolah, tak nak terima. Akhirnya dia mak dia pergi ajar dah. Ajar Quran. Baca lama-lama dia apa boleh apa. Kemudian dia boleh apa tu, dia masuk sekolah, barulah sekolah boleh terima. Akhirnya Allah bagi kelebihan pada dia, boleh menghafaz 30 juz Quran dengan muka surat, dengan ayat. Ayat berapa sebut? Dua atas kursi roda ya. Jadi orang yang baca Quran ni kata Nabi dia ada dua. Satu mahir, satu lagi yutak fi, ataupun payah ni, merasa payah baca Quran. Tapi kedua-dua manusia ni ada kelebihan yang Allah berikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa bihi mahirun ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'uhu wa yuta'ti'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran sedang ia mahir, lancar, baca laju. Jadi ma'as safaratil kiramil bararah, dia itu bersama para malaikat yang mulia lagi baik. Dia bersama malaikat. Malaikat ni kan bawa, malaikat Jibril tadi bawa Quran tu kepada Rasulullah, kepada Allah, kepada malaikat Jibril, sampai kepada Rasulullah, sampai kepada sahabat, sampai kepada kita. Jadi nanti orang yang mahir ni bersama malaikat. Kemudian walladzi yaqra'u wa yuta'ti'u fihi, dan orang-orang yang membacanya dan merasa payah, tergagap dan payah ketika membacanya, padahal memang lidahnya berat menyebut huruf-hurufnya. Alai syaqul lahu, susah nak sebut. Lebih-lebih lagi kalau membaca Quran tu dah lanjut usia, masa jadi kita baca tak tahu lanjut usia orang baca. Tak mak tuan-tuan dan ibu saya di kampung ni, orang jauh. Dia jauh, dia pekat jauh dia. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina, minta maaf kalau orang jauh ni. Itulah dibetulkan siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta alaihim. Susah betul kan. Tapi di satu kebanggaan lah. Itu nak kata jauh betul tu. Itu. Kalau kita kata Tuhan jauh ke? Tidaklah kita tu. Tapi baca Quran dengan Allah. Saya ada kawan tu, nama dia Abdul Malik Ngaridi. Saya ingat sekali, Abdul Malik Ngaridi. Abdul Malik Ngaridi itu sebenarnya maknanya Abdul Malik Ngaridi. Tapi oleh kerana sedatan bapak dia jauh di yang tukang tulis satu hal juga, bunga itu tulis itu. Tanya lah ni apa ni Abdul Malik ke? Apa dia Abdul Malik dia dengan Abdul Malik. Ada nama Isa ke? Isa.
polis tu betul dulu memang tanya sikit. Tapi bila saya tanya dia kawan dia, kenapa nama itu? Itu dari kita kebanggaan macam bagus. Nama itu, nama tu kebanggaan dia. Tak apalah. Kalau tanya dia kau jauh ke tidak? Kalau tanya dia tak. Orang dia nak cerita tadi nak ubah tu, nak ubah tu macam mana? Susah. Nak sebut roh tak roh. Saya tu mula-mula dapat anak saya fikir, ya Allah, jangan sampai dia tak boleh sebut roh. Anak kita masih tak tahu lagi kan. Saya suka ajar dia naik motor, masa kecil, supaya lidah tu dia lembut, dia boleh sebut roh. Tapi alhamdulillah setakat ni alhamdulillah dia boleh sebut roh. Kalau dah berumur, ayah nak sebut tu, kalau dia tak boleh sebut roh, susah nak betulkan. Tapi tak apa tak, walaupun tak betul, dicuba nak betulkan juga, cuba juga dengan baca Quran tu, susah payah itu. Nabi kata lahu ajran, lahu ajran, dia mendapat 2 pahala. 2 pahala. Satu pahala apa? Satu pahala dia baca tu, satu pahala susah baca tu. Susah baca tu dapat 1 pahala lagi. Mengulang-ulang kan. Mengulang-ulang jadi 2 pahala. Kalau jatuh bagus lah dia tu. Jangan pula panik. Kalau jatuh aku cuba baca, tak mahir baca lah. Jangan lain lah. Ini bagi orang yang memang susah. Kalau baca Quran ni kan, kadang-kadang bila kita tengok buku, tengok Quran, bacaannya lain. Maknanya tepat lah kita tengok huruf apa semua. Tapi bila kita dengar macam orang kata radio, kita tengah ada radio, dengar radio baca Quran, bila kita nak ikut bacaan kita mungkin tak, kita nak tengok huruf kan. Jadi sebutkan, jadi adakah itu jadi satu kesalahan sebenarnya? Mungkin sebutan kita berbeza, kadang orang yang baca Quran dalam radio itu lagi laju, kita nak follow sesempat, kadang-kadang terputus-putus, macam mana? Itu termasuk yang tadi lah, ya tak yang apa? Yang tak mahir lah. Dalam hal ini lah, orang yang mahir ni dia, ialah orang yang mahir ni, saya tak saya ada apps tu yang boleh memastikan bacaan kita betul ada. Saya tadi pun ada suara tahfiz kan. Kata dia bagi, saya tengok dia punya app tu, di buka Quran tu, suruh dia tu dengar kita baca. Lepas tu dia bagi markah. Baca pada 4 markah penuh. Ni 30 markah. Dia benda yang kita boleh nampak, seperti kita boleh tengok. Ya. Cuma dengar je, dengar radio kan. Ya. Kadang-kadang tu huruf dia sok-sok apa semua, kita dah dengan bacaan yang lagi tu kita dah tersilap baca. Ya, sebab kita kurang mahir. Kalau orang yang mahir tu dia boleh sebut betul. Tapi sebenarnya elok baca tu jangan sampai tak berbunyi huruf, tak jelas huruf dia. Yang kata tartil tu apa dia? Tartil tu jelas hurufnya. Sebutan tu jelas. Itu apa tartil. Dan panjang pendek dia tu. Jadi jelas hurufnya, panjang pendeknya tu, itu kata tartil. Walaupun dia baca laju, tapi jelas sebutan itu. Jadi kalau tidak seperti itu, kerana tidak kemahiran kita, tidak mahir, kita dapat pahala juga. Kalau ikut di sini dia kata yuta'atu fihi wa huwa alaihi syaqun. Syaqun tu payah dia tak boleh nak menyebut huruf tu sebagaimana yang disebut oleh orang yang mahir. Tapi dia akan dapat juga lahu ajaran dua, ajaran pahala. Jadi kalau gitu tak kisah banyak. Mahir cara tak mahir, tak mahir cara tak mahir, terus. Kemudian 2, jadi mahir 1. Yang tak orang mahir ni sama dengan mereka. Yang tak mahir 2 saja. Kemudian sabda Rasulullah SAW,
Ahlul Qur'ani hum ahlullah wa khassatuh. Ahli Al-Quran ialah ahlullah, ahli Allah. Apa ada orang sini dia sebut ni pati Allah itu. Dia tunjuk pati Allah, ahli Allah, ahli Allah, keluarga Allah. Itu keluarga Allah, ataupun orang yang bersama dengan Allah. Dan orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Jadi orang yang baca Quran, yang hafaz Quran itu pilihan daripada Allah Ta'ala, pilihan Allah Ta'ala. Bukan semua orang, walaupun dia berusaha nak menghafal, tapi yang betul-betul hafal itu memang pilihan daripada Allah Ta'ala. Memang. Jadi kalau pertama nak menghafal itu kita tahu lah kan, saya ada anak-anak soleh hafal, bukan main doa je lah, macam-macam dah. Rupanya itu pilihan Allah, pilihan Allah sampai habis. Ada orang tak sampai habis, ngapal sikit lari ada, ngapal sikit lari tak jadi, pindah sekolah lain lari lagi, pindah sekolah lain lari. Ada satu budak sini di sekolah sini kan, pindah mana orang, dia lari di sini, lari ke rumah, bapaknya hantar mana orang, lari juga. Jadi, kata yang bagusnya bapaknya datang, anaknya lagi boleh naik apa bas ke apa, tak tahu dia balik rumah. Balik rumah, maknya sembunyi kat rumah. Bapaknya telefon sekolah, anak sih mana, kata saya anak tuan tak ada kat ni, dekat Tafiz tak ada ni. Sudah, gimana? Umur bunyi kat rumah, mak dia pergi suruh. Suruh blok tadi. Lepas tu datang nak ambil barang. Ambil barang, kenapa kau tak nak belajar? Nak tolong mak. Itu jelas. Nak tolong mak. Dia tak lelaki nak tolong mak. Tak payah kalau tolong mak tu, mak boleh buat kerja sendiri. Kau belajar. Tak, nak tolong mak dulu. Nak tolong mak dulu. Nak cerita dia bukan senang kan. Orang suruh anak menghafal tu senang. Tapi benar kalau dia boleh menghafal tu, itu pilihan Allah Ta'ala. Tapi kena suruh bila. Jadi orang ahli Quran ni dia Allah, keluarga Allah Ta'ala, atau bersebut kata pati Allah, dan orang-orang pilihan Allah Ta'ala. Pilih Quran ni. Kemudian bagi pembaca Al-Quran ni, dia kena tahu hak-hak Al-Quran. Dan orang yang baca Quran ni wajib tahu hak-hak Al-Quran. Antaranya ialah yang pertama, saya bawa urut ke sini, nombor sekali. Apa dia yang pertama? Dia kena tahu apa-apa yang patut diperhatikan dan diamalkan. Baca Quran, apa dia yang boleh diamalkan, apa yang patut diperhatikan, tengok. Kemudian apa yang patut diamalkan, satu. Yang kedua, apa-apa yang ditunjukkan daripada sifat-sifat yang baik. Apa dari sifat-sifat yang baik dalam Quran tu, dia kena perhatikan. Satu ya Allah. Dua, itu yang perlu diperhatikan. Apa sifat-sifat yang baik itu? Dan akhlak-akhlak yang mulia serta amal-amalan yang soleh, amal-amalan yang baik. Sebab itu surat daripada Allah Ta'ala, surat daripada Allah Ta'ala, panduan daripada Allah Ta'ala kepada manusia yang hidup di muka bumi. Anda tahu, ini yang disuruh, ini yang dilarang, ini yang elok, ini yang tak elok. Macam dalam Al-Fatihah tu kan,
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, selain daripada jalan orang yang kau murkai. Siapa itu? Yahudi. Dalam satu tafsir kata Yahudi, orang Yahudi. Bukan jalan orang Yahudi yang itu kita tahu. Jalan yang betul itulah bukan jalan orang Yahudi. Waladdallin, dan orang yang sesat, yaitu Nasrani. Jadi itu boleh beringat tiap-tiap kali solat, setiap rakaat kita baca Fatihah, diperingatkan kepada kita tentang Yahudi dan Nasara. Tapi ada juga orang Melayu contoh Yahudi. Jadi apa ni masa perisik Yahudi orang Melayu. Empat orang Melayu ni dengan kita dapat gaji 120,000 sebulan. Daripada lepak-lepak saja ni juga 120,000 sebulan sebentar lagi. Walaupun setiap kali solat, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Katanya orang Islam tak ada ikut Yahudi. Mungkin sembahyang tak tahu lah, sembahyang tidak satu. Yang kedua faham tidak. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan akan jalan yang betul, yang lurus. Minta jalan yang betul. Kita di dunia ni banyak jalan, cabang-cabang. Mana satu? Minta dengan Allah jalan yang betul. Ghairil maghdubi 'alaihim, selain daripada jalan orang Yahudi, selain daripada jalan orang Nasrani. Tiap-tiap solat kita baca tu. Tapi itulah ya Allah, kita tengok. Tak tahu nak sebut macam mana dia tu. Orang Melayu ikut. Dulu ada satu ketika tu orang yang pemain main bola nak datang sini. Orang buat demonstrasi, tak bagi dia tahu Malaysia. Yang kena tangkap ni bukan Yahudi tu, dia orang tu yang pergi larang. Dulu cerita lama. Yang pergi larang dia tangkap. Yahudi tu relax je. Itu sebenarnya inna siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan kena perhatikan juga bersifat yang baik, akhlak yang mulia, amalan-amalan yang soleh. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata kita, wahai para pembaca Al-Quran, wahai para pembaca Al-Quran, angkatlah kepalamu. Tengok. Kerana apa? Kerana jalan telah terbentang di hadapan kamu, maka berlumba-lumbalah mengejar kebajikan. Bila kita baca Quran, kita akan tahu mana yang baik, mana yang tak baik, mana perintah, mana larangan. Teruskan. Tengok, berlumba-lumba mengejar kebaikan. Kata Sayyidina Umar. Kata Abdullah bin Mas'ud, ataupun kata Ibnu Mas'ud. Ada setengah tu dia guna perkataan Ibnu Mas'ud, anak Mas'ud. Sebenarnya nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata hendaklah ahli Quran itu terkenal dengan orang ahli Quran ni, dia ada beza dengan orang lain. Terkenal dia. Terkenal dengan apa? Berdiri beribadat di waktu malam. Orang ahli Quran ni dia jenis ibadat malam. Nombor satu dia. Satu, beribadat di malam hari, sedang orang ramai tidur. Orang ramai tidur dia. Tapi oleh kerana dia ahli Al-Quran, dia ibadat malam. Berdiri beribadat di malam hari. Satu. Kemudian yang kedua, orang yang ahli Quran ni ialah berpuasa di siang hari. Waktu siang berpuasa. Sedang orang ramai enak-enak makan. Orang ramai nak makan, dia puasa.
Dua. Yang ketiganya sentiasa berduka cita. Berduka cita dalam baca Quran macam-macam Quran. Ulaika ashabun nar, mereka itu ahli neraka, ya Allah. Baca ada satu ayat apa? Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah kamu daripada orang lain, keluarga kamu, apa semua, wahai orang yang berdosa, wahai orang yang melakukan dosa. Berpisah kita nanti tuan-tuan. Kalau kita melakukan dosa, kita akan berpisah dengan keluarga kita, dengan anak isteri kita semua. Allah kata pisah Allah. Itu dia. Kau baca tu jadi sedih kita, ya Allah mikir. Sayyidina Umar baca ayat apa tu? Apa ayat tu? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika kamu menyiksa mereka, mereka itu hamba Engkau, ya Allah. Kalau Engkau mengampunkan mereka, sungguh Engkau Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ulang-ulang ayat tu, saya ulang ayat tu. Boleh tersyukur deh. Kerana apa kata khusyuknya dia. Kita baca tak apa. Menangis, dia orang jadi baca Al-Quran yang menangis, dia menangis. Sedang orang ramai yang bergelak ketangga. Yang keempat. Yang kelima, sentiasa berdiam diri sedang orang lain berkata nista, kata-kata. Dia diam. Banyak berdiam. Kalau bercakap, baca Quran. Cakap, baca Quran. Sampai ada kita sahabat Nabi ini yang bercakap dengan Quran. Bercakap dengan Quran tu memang dia hafal tu Quran. Kemudian dia nak cakap tu dia guna Quran. Okay. Itu macam mana dia. Jadi cakap dia tu Quran. Jadi sentiasa berdiam diri sedang orang ramai berkata-kata macam-macam. Yang keenam, sentiasa merendah diri. Orang ahli Quran ni sentiasa merendah diri. Sedang orang ramai berlagak sombong. Ahli Quran rendah diri. Tapi kadang-kadang apa yang berlaku sebaliknya lah. Baca ahli Quran ni, ya Allah, sombong ni. Ada yang bukan macam ni, ada lah, bukan semua lah. Ada. Saya dengar orang mengapa Quran ni, apa ni, dia sakit hati sama, hasrat sama dia, sampai dia santau orang tu. Ya Allah, sama-sama mengapa Quran tu. Betul dia orang mengapa Quran yang merendah diri, tawadhu. Dan pendapat kata apa pengarang kitab ni, Imam Habib Abdul Haddad, dia kata pendapat dia daripada apa yang dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud tu ialah, dia kata ahli Quran ni itu berbeza dengan orang lain. Itu maksudnya ahli Quran ni berbeza dengan orang lain, tak sama. Lebih taat dia kepada Allah daripada orang ramai yang lebih taat. Ahli Quran ni sentiasa mengerjakan amalan yang baik, amat menjaga diri dari kelalaian dan permainan hawa nafsu. Main game tak adalah. Tapi kadang-kadang ahli Quran main game, bis main game. Buat boleh? Nak rehatkan otak. Saya ada kawan dia habis Quran. Habis Quran tengok TV juga saya. Saya tengok TV, dia kata kalau saya tengok perempuan dalam TV tu, saya tak nampak perempuan, saya nampak ayat Quran pada perempuan tu. Boleh ya? Dan meninggal Ustaz. Kawan saya. Saya boleh belajar Quran dengan dia. Dia kata saya tak nampak, saya nampak ayat Quran. Dia nampak.
Tengok perempuan TV tu nampak Quran. Dia kata lah, betul. Dan dia pernah mengigau, dia kata mengigau baca Yasin daripada awal sampai akhir. Mana tahu orang yang dengar, orang yang jaga dengar, dia tidur. Yasin, Al-Quran lagi, wa ilahi turja'un. Lepas tu tengok dia tidur. Lepas tu bila dia bangun, kawan yang dengar tadi bagi tahu dia, kau jaga dia tidur. Dia kata aku tidur, aku mengigau baca Quran. Mengigau baca Quran surah Yasin hadis. Tu yang apa ada. Kita tak mengigau, jaga, tak ada baca Yasin. Tak apa, sambung pergi daripada surah Yasin ke surah apa? Al-Insan. Mana kira surah lain. Dia tidur boleh baca Quran dan meninggal tak panjang umur dia. Mudah-mudahan dapat pahala juga lah saya sebut dia kan. Dan saya pun belajar Quran dengan dia sikit. Tu dia kata, bila saya tengok TV dia kata, saya tak dapat umpat, saya dapat ayat Quran. Begitulah orang yang berzikir, yang berzikir Allah tu, dia sampai nampak kalimah Allah pada semua benda. Ada. Tengok orang nampak kalimah Allah, tengok bukit nampak kalimah Allah, tengok pokok nampak kalimah Allah, tengok daun-daun pada pokok tu nampak kalimah Allah. Tapi bukan Allah di situ, ada beda kalimah Allah tu nampak. Dan hati ingat kata Allah. Dia tengok awan yang besar, nampak kalimah Allah yang besar. Tengok orang nampak kalimah Allah. Itu orang yang asyik berzikir. Orang yang membaca Quran tadi itu asyik baca Quran. Dia tengok benda, nampak ayat Quran. Beza. Kita kalau tengok Quran, tengok pokok, nampak pokok je. Tengok orang, nampak orang betul ke? Tak nampak lagi. Tapi tadi kalimah Allah tadi tu bukan Allah di situ. Betul kan? Bukan Allah dekat pokok tu, bukan Allah dekat daun. Maka jangan menjadi Muhammad Muhammad Khawli tu kan. Dia kata Allah berkuasa kalau dia nak duduk di atas sayap nyamuk. Itu sesat, dia sesat. Allah yang bertempat pada Allah berkuasa nak buat anak. Betul, tapi itu perkataan yang tak sepatutnya disebut. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan kan. Kenapa kita kata Allah kalau dia nak buat anak boleh? Begitu, tak boleh kata gitu. Sama lah kita mengatakan Allah, kalau Allah nak buat satu Allah ni, enggak. Ya, dia berkuasa, dia kata Allah berkuasa nak buat satu Allah ni. Itu perkataan yang tak boleh disebut. Tapi dia sebut. Akhirnya dia sesat menulis di fatwa kesesat daripada daripada kerajaan negeri Tegan Silam. Jadi kata apa lagi kata Abdullah bin Mas'ud lagi nak tutup ni kita ni. Dia kata ahli Al-Quran itu Al-Quran itu kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Bukan baca saja, untuk diamalkan. Dan maka hendaklah kamu jadikan membacanya sebagai suatu amalan yang tetap. Satu amalan yang tetap dia tak gitu. Tak banyak sikit tiap hari itu kena ada baca sikit. Kalau di Munawwarah tu ada setiap lepas subuh, kalau tak ada bila subuh baca satu muka, kemudian baca juga yang terjemahan. Kalau tak silap saya dah 2-3 kali khatam 30 juzuk semuka. Yang saya ingat tu 2-3 kali khatam, lebih saja, lebih.
habis ulang. Dan saya perhatikan tu ada kesan juga. Kita baca tu, oh ini cerita dia, ini cerita dia. Kalau tidak baca gitu je. Tapi tak ingat juga kan. Tapi tak apalah, kita faham. Oh dalam Quran ni ada cerita ni. Dalam Quran ni ada ni. Ada cerita Nabi Musa. Ada cerita Nabi Musa. Ada cerita macam mana cerita Quran ni. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud dia kata, hendaklah kamu jadikan membacanya itu sebagai suatu amalan yang tetap. Itu juga. Kalau orang yang menghafaz Al-Quran, dia tidak sehari kena baca 3 juzuk. Dia mengulang 3 juzuk sehari. Kalau yang hafaz 3 juzuk. Kalau dia tak amalkan, nanti dia akan lupa 3 juzuk sekurang-kurangnya. Kalau Imam Syafi'i bulan Ramadan, 60 kali khatam. Maknanya sehari 2 kali khatam. Siang sekali, malam sekali. Quran 30 juzuk. Kita 30 hari tak khatam. 30 hari tak khatam. Ya Allah. Khatam juzuk 30. 30 juzuk 30. Imam Syafi'i bulan Ramadan 60 kali khatam. Ya Allah, maknanya sehari 2 hari. Coba deh banding kita, amalan kita kan. Jadi itulah. Itu yang jadi hebat ya. Jadi kita pun, jadi kita Ibn Mas'ud dia kata kena kita jadikan amalan. Sama-sama lah kita tuan dan tuan ada masa yang kita berikan untuk kita baca Quran setiap hari. Macam itu. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma tajal maquma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tunafina wa la ma'ana wa la natmana syakka wa la mawla mahmuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الى الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى
الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. الله
وسائر المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.